بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dia masih lagi kasih sayang kepada kita. Dia bawa kita, bimbing kita kepada jalan keredaannya, kepada jalan yang betul. Alhamdulillah. Maka satu daripada kebaikan Allah yang Allah bagi kepada kita, iaitu Allah menghimpunkan kita di majlis-majlis kemuliaan, majlis-majlis yang mulia, majlis yang baik di sisinya, iaitu majlis ilmu agama, khususnya ilmu akidah, ilmu i'tiqad, ilmu berhubung kait dengan dia. Kita maklum bahwasanya waktu yang Allah bagi kepada kita, masa yang Allah bagi pada kita, beberapa masa yang banyak, 24 jam sehari semalam. Maka waktu-waktu ini kita sebaiknya kita isi di dalamnya perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik waktu yang kita isi, perkara yang sebaik-baik yang kita nak isi dalam waktu yang Allah bagi ni ialah menuntut ilmu agama. Itu sebagai maksud penduluan Imam Nawawi rahimahullahu taala di muqaddimah, di penduluan kitab Minhajut Talibin baginya. Oleh itu kita sekarang alhamdulillah kita boleh tunai satu perkara yang seafdal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menuntut ilmu. Kita harap begitulah. Pada realitinya nak jadi begitu kedak tu, begitu ke ataupun jadi perkara yang lain tu, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mimbalah nak jadi menuntut ilmu ni, kena pembawa cara dia tu ahli ilmu, orang ahli di dalam ilmu sungguh. Maka saya ni yang sebenarnya bukan ahli ilmu yang sebenar, lebih kurang je boleh sikit-sikit nak berkongsi sikit sebanyak saja. Kena cari hak nama ulama sungguh, itu baru nama majlis ilmu hak sungguh. Kalau ulama tak sungguh, majlis ilmu tak sungguh. Begitulah. Cuba kita ambil definisi ulama tu. Macam mana definisi ulama? Lepas tu kita ambil hak ulama, hak masuk betul-betul kena dengan definisi ulama itulah. Mari usahlah kita cuba pakat-pakat cari definisi ulama. Kemudian kita carilah tokoh dia tu sungguh. Itu baru jadi majlis ilmu. Walau bagaimanapun kita harap bahawa majlis kita ni
sikit sebanyak pun minta Allah masuk di dalam majlis ilmu, walau 1% pun kita harap begitu. Maka di malam ni majlis ilmu kita akan melalui dianya majlis kita melalui kitab bagi seorang tokoh di dalam Islam ni dikatakan ulama yang sebenarnya, iaitu Imam Izzuddin Abdul Salam, yang digelar dengan kata Sultanul Ulama, yang digelar dengan kata Syekhul Islam, yang digelar dengan kata Bai'ul Umara. Diberi gelaran dia beberapa gelaran yang menunjuk di atas hebatnya, tingginya dia di dalam ilmu dan di dalam tajuk yang lain. Maka supaya tak melewatkan masa, mari kita sama-sama niat lillahi ta'ala. Kita bercakaplah dengan Allah, ya Allah, aku nak menututi ilmu ini kerana-Mu ya Allah, bukan kerana yang lain. Aku nak faham agama, semata-mata aku nak faham agama, dapat aku tunai agama, dapat aku tunai perintah-Mu dengan secara sempurna. Terimakanlah menututi aku ini. Dan mari kita sama-sama memulai kita baca Al-Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah bagi berkat majlis kita seperti Allah memberi berkat akan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdissalam As-Sulami Al-Mulaqab Bisultanil Ulama rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab ini dia memulai karangan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak kerana lain, hanya kerana dia ikut cara tertib susunan kitabullah Al-Quranul Karim. Yang keduanya, tunai arahan perintahan ajaran daripada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia tunjuk ajar tiap-tiap pekerjaan yang penting mesti dimulai dengan bismillah, supaya pekerjaan itu ada barakahnya, ada kebaikannya yang banyak. Pengertian Bismillahirrahmanirrahim ini kita sudah maklum. Kita sudah berulang-ulang kali, bukan satu kali kita dengar tuan guru penceramah menyampaikan kepada kita. Di dalam tajuk akidah, dia ada hubung kait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya menyabitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim yang Allah mula Al-Quran dengan dia, memberi arti Allah Subhanahu wa ta'ala itu nama Tuhan yang sebenar, namanya Allah. Ada baginya nama dia beberapa nama, di antara nama dia yang besar iaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu dia mula dengan Bismillah, dengan nama Allah. Yang ni Allah ada baginya nama iaitu Allah. Allah yang dia bersifat dengan Rahman, dia bersifat dengan banyak beri rahmat, bersifat dengan buat baik kepada hamba-hambanya dengan secara tidak terkira, tidak terhad. Dengan kata bahasa Melayu kita, dengan cara murah. Dia murahnya Allah Ar-Rahman yang murah.
Murah ni bagi perkara ni dengan tidak had. Bagi lebih ambil lah. Tak seperti kita ni ada had nak bagi orang ni RM10, orang ni RM5. Bagi koda-koda saja. Kerana kita berhajat, kerana kita ni masuk di dalam kata kita tak murah lah, tak ringan tangan kita. Allah Subhanahu wa taala dia bagi dengan secara murah. Cuba kita tengok kita perkara yang Allah bagi kepada kita guna tak habis-habis. Itu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi air kepada kita guna tak habis-habis pun. Bukan tak cukup, bazir pula kita guna. Baju dia bagi pada kita pakai tak habis. Lepas pada kita meninggal dunia, bagi kepada orang semayang mayat tu pun tak habis lagi. Orang hak terima tu pula simpan dalam almari, dia mati bagi pula tak habis-habis. Banyak rezeki. Tu rahmat Allah, ihsan buat baik Allah kepada hamba-Nya. Wajib kita mengaku, kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan rahmat. Di dunia dia bagi ke semua hamba dia dengan sifat rahmat dia. Tu dikata dia Rahmanud Dunya. Di akhirat dia tak bagi kepada hamba yang kafir, dia bagi rahmat dia kepada hamba dia yang beriman saja. Itulah dikatakan dia Rahimul Akhirah, dia Rahim di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Dia rahmat dia di akhirat khusus bagi orang mukmin. Dengan nama dia khusus bagi orang mukmin itu, dia murah bagi orang mukmin saja, dikatakan dia Rahim, yang murah. Itu setengah pada perbezaan di antara Rahman dengan Rahim yang dibuat perbezaan oleh setengah daripada para ulama. Di sana ada perbezaan yang lain lah. Itu hubung kait sedikit sebanyak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam, ini perkataan ini bukan perkataan Imam Izzuddin Abdul Salam. Ini kata pengantar setengah pada pelajar murid dia ke ataupun yang mengeluarkan buku orang tempat cetakkan buku. Dia nak puji dan dia nak bagi tahu bahwasanya kitab ini yang dikarang oleh Imam Izzuddin. Dia katalah qala Syekhul Imam Izzuddin. Kata asalnya, hak orinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi dzil izzati wal jalal. Itu kata asalnya. Maksudnya berkata oleh Syekh. Syekh ni di dalam bahasa Arab maknanya orang yang mereka yang umur dia 40 ke atas. Dia panggil Syekh. Tapi pada uruf, pada istilah ulama, bila kata Syekh ni man balagha rutbata ahlil fadli, orang yang dapat pengkat sampai pada pengkat orang yang mulia, yakni orang yang alim. Orang alim dikata Syekh. Kalau tempatan kita Melayu ni kita panggil tuan guru, kiai. Kalau Indonesia tok guru. Kalau kat petani pun tuan guru lah. Masa-masa terkamadian ni dipanggil baboh orang petani. Itu syekh lah bahasa Arabnya. Berkata oleh Syekh Al-Imam, dia ni disifat dengan panggil imam. Bila kata imam ni, maksud dengan imam iaitu ikutan bagi orang ramai, tempat orang ramai ikut. Apa pandangan dia, orang ikutlah. Mana manusia ni bila ada keliru, ada tak tahu masalah agama, tanya dia soal dia jawab, orang ikutlah. Dia diambil sebagai tempat sumber rujukan di dalam agama. Dikatakan imam al-muqtada bih. Seperti kita kata Imam Syafi'i lah. Ada pengikut-pengikut dia. Imam Izzuddin ni
di masa dia sebagai imam, ikut ummah di masa dia. Maka ikut ni ada kala imam tu imam mujtahid, seperti Imam Syafi'i. Ada kala imam di dalam mazhab, seperti Imam Izzuddin, dia imam di dalam mazhab Syafi'i. Orang-orang mazhab Syafi'i di masa dia sebagai imam, sebagai khalifah lah. Khalifah bagi Imam Syafi'i, khalifah nombor 1, nombor 2, berganti-ganti sampai kepada korun dia. Gelaran dia Izzuddin. Gelaran dia sebagai bapa, ibu, anak digelar dengan Abu Muhammad. Nama dia penuh Abdul Aziz ibnu Abdis Salam, itu nama dia penuh. As-Sulami, Sulam itu nama kabilah dia, bangsa dia. Al-Mulaqab, yang digelarkan dia bisultanil ulama, dengan raja ulama. Dia digelar dengan sultan, raja bagi ulama. Dia dilahirkan pada tahun 577 Hijrah ataupun tahun 578, di atas khilaf pada menentukan masa lahir dia, 577 atau 578. Digelarkan dia juga dengan kata Bai'ul Umara, penjual, raja-raja, menteri-menteri. Pemerintah Mesir dia jual. Pendirian dia yang tegak, yang teguh, beberapa banyaklah, hebatlah kalau kita tengok pendirian Imam Izzuddin Abdus Salam. Kalau kita baca latar belakang dia, memanglah panjang lah, tak kena mula kitab lah malam ni. Kita tahu latar belakang dia. Dia sendiri keluar perang dengan Perancis ketika Perancis nak serang Mesir. Berlaku keramat dianya. Cara ringkasnya, pemerintah Mesir yang jadi Perdana Menteri, yang jadi menteri-menteri, dia fatwa mereka ini tak sah untuk jadi pemerintah, tak boleh jadi pemerintah kerana mereka ini hamba pada asalnya. Hamba, bukan orang merdeka. Bila orang merdeka jadi orang hamba jadi pemerintah, dia tak sah pada syarak. Dia nak nikah kahwin, orang tak ada wali, tak sah. Dia akad jual beli barang wakaf, barang tengah, tak sah, kerana dia bukan jadi waliul amri, tak sah jadi waliul amri. Sampai kepada pemerintah, sampai kepada tahap dia kata dia akan apa dia panggil, kalau kita ada lebak menega ni, kereta, orang jual kereta, menega kereta second hand ke, dia nak letakkan harga kereta ni, dia letak ni kereta ni siapa berani berapa, orang ni berani 10,000, orang yang kedua 20,000. Dia kata dia akan iklan kepada rakyat, dia nak jual, dia nak buka tender, apa dia panggil apa, tender. Nak buka tender raja-raja, siapa nak beli, siapa nak beli menteri, mari dia nak iklan, dia nak jual. Siapa setengah raja ni, hatta orang bercakap dengan dia, suruh beradulah tajuk ni, kesimpulannya begitu. Kalau tak beradu ada masalah lah. Sampai pada siapa khabaran kepada dia, dia tegak tak boleh. Dia kata dia akan tender raja-raja. Siapa seorang daripada menteri itu bawa terbit pedang, naik kuda pergi depan rumah dia terus, cabut pedang pada sarung ke depan rumah dia, panggil dia keluar. Panggil dia keluar, mu nak buat macam mana? Dia keluar saja. Bila dia keluar saja, dia tengok muka menteri itu gemetar, jatuh pedang di tangan dia. Dia kata walau bagaimanapun puak kamu semua, aku nak tender semua. Akhirnya raja-raja menteri Mesir kena bersorak, panggil bersorak, gepa dia, macam mana puak kita nak buat.
Kena panggil Izzuddin. Nak buat macam mana? Dia kata aku nak tender jual. Harga berapa, siapa berani berapa, aku nak jual aku kamu. Raja-raja tanya siapa nak terima harga, nak reta harga. Dia kata tak apa, aku orang yang nak terima harga, aku nak reta duit ni, pitih ni. Itulah dia jual dengan harga paling tinggi lah. Siapa berani 100,000 dia jual. Itu digelar dengan bai'ul umara. Dia jual. Dia ambil duit ni masuk Baitul Mal. Duit Baitul Mal. Akhir baru dia merdekakan. Dia akad merdeka raja-raja tu. Akad letak jadi menteri semula, jadi pemerintah semula. Hebat dia. Kita tak ada mari pedal tak itu lah. Bukan pemerintah nak ketar tangan, kita ketar lutut dulu. Tegah dia di dalam pendirian dia. Kerana hukum Allah, agama Allah tetap begitu, begitulah dia berjalannya. Dia tidak ada bertolak ansur. Apakah hukum Allah kata tak sah, tak boleh. Nak kata tak apalah, biarlah, tak. Itu Imam Izzuddin Abdul Salam. Itu lebih kurang lah dengan cara detail dia, dengan secara lebih tepat dia tu kena kembali kepada sumber rujukan semula. Imam Suyuti ada sebut kisah dia, Ibnu Asakir, tokoh-tokoh ulama sebutlah sejarah latar belakang dia yang tegak tu. Mari kita masuk kepada tajuk kepada isi kitab Imam Izzuddin. Kitab ni dinama dengan kata Mulhah fi i'tiqadi ahli al-haqq. Kita tahu isi dia, tajuk dia dulu. Di muka surat tu dinama dengan Mulhah fi i'tiqadi ahli al-haqq. Maknanya kitab ini tajuknya tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia nak sebut, dia nak tegas bahawa ahli sunnahnya begini, muncul di masa dia, berlaku di masa dia, dakwah untuk menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah, khususnya dakwah mujassimah, dakwah hasyawiyah, mula masuk kepada Mesir. Dia ni asal daripada peranakan dia daripada Syam, Syria, tapi dengan sebab tegas dia di dalam masalah agama ni, tak boleh duduk di Suria. Pemerintah Suria nak tangkap dia, usirkan dia lah. Dia keluar pergi kepada Mesir, pergi duduk ke Mesir. Bila sampai ke Mesir tu ada berlaku pula dengan pemerintah, akhirnya dia dilatih jadi qadhi, jadi hakim di negeri Mesir, hakim tertinggi di negara Mesir. Maka di masa dia berlakunya ajaran yang jadi menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini dia menerangkan akidah ahli sunnah wal jamaah macam mana. Dia mulai dengan kata alhamdulillahi dzil izzati wal jalal wal qudrati wal kamal wal in'ami wal ifdal al wahidil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, maksudnya, segala puji bagi Allah yang memiliki kemuliaan. Alhamdulillah. Asalnya kalau bercakap begitu di dalam ilmu dia panggil kalam ikhbari. Mana Imam Izzuddin dia cerita, dia nak bagi tahu kepada kita, kata puji-pujian itu sebutan yang baik, sebutan yang mengandungi kagum, memeliakan seseorang, itu dia panggil puji. Abdullah ni murah, Abdullah alim, Abdullah baik, Abdullah wara. Kata begitu nama dia kata-kata pujian. Kata-kata pujian itu Imam Izzuddin kata
lillah, berhak bagi Allah. Allah lah yang berhaknya. Yang lain tidak berhak untuk dipuji. Berartinya kalau puji kepada yang lain tak betul pada hakikat, pada realiti tak betul. Yang berhak kepada yang berhak dapat kata-kata pujian hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Asalnya Imam Izzuddin cerita begitu, tetapi maksud dianya Imam Izzuddin dia sendiri dah puji kepada Allah dengan perkataan ini. Itulah di kaedah ilmu dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Pada lafaznya dia cerita, hakikatnya dia puji kepada Allah dengan ini perkataan. Yakni aku puji kepada Allah dengan aku kata alhamdulillahilladzi, alhamdulillahi dzil izzati wal jalali wal ikram wal qudr wal jalal. Itu maksudnya. Di dalam akidah pula, di dalam ilmu pula, kita kena turun selapih lagi, makna kita kena dalam sikit lagi. Di dalam tajuk ilmu, tajuk akidah kita, bila kita kata puji itu berhak bagi Allah, yang lain daripada Allah tak berhak dipuji. Dengan maknanya kalau kita puji kepada yang lain daripada Allah tak betul, tak kena. Dengan kata lain, tak boleh kita puji akan yang lain daripada Allah. Bandingnya seperti yang berhak terima zakat ialah 8 jenis, 8 bagai saja yang berhak terima zakat. Kalau kita bagi zakat kepada yang lain daripada asnaf yang 8, lain daripada yang 8 jenis itu, tak betul zakat kita, tak sah, tak betul zakat. Kita kena agihkan kepada 8 itu saja, sebab mereka itulah dinama mustahik, yang berhak terima zakat. Itu mengikut kata lam pada lillah ditanggung, dibawa kata lam itu dinama lam istihqaq nama dia. Lam yang membawa makna berhak. Segala puji, bagai puji dia ada berbagai-bagai puji. Imam Izzuddin akan terangkan di dalam buku ini makna alhamdulillah. Puji ni ada berapa bagai. Yang kita selalu makruf, puji, bagai puji itu 4. Itu satu segi. Tapi sebab-sebab bagi kita nak puji itu dia ada berapa sebab. Itu bagai puji. Kerana orang ini sempurnanya, orang ini murahnya, dia tidak ada kekurangannya. Itu punca-punca bagi puji. Kamu baik, oh kamu tak ada kekurangan. Itu dipanggil bagai-bagai puji. Maka bagai-bagai puji ni kita puji tak betul, tak berhak ke semua. Kerana kita nak puji seseorang itu sempurna. Tidak ada yang sempurna malaikat Allah. Kita nak kata seorang itu tak ada kekurangan, kita nak puji tentang tajuk dia tidak ada kekurangan, maka tidak ada di sana yang bersih daripada kekurangan lain daripada Allah. Seterusnya sifat-sifat yang jadi sifat-sifat terpuji tidak ada pada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah siapa yang berhak dipuji? Sifat-sifat terpuji tak ada di yang lain. Bila kita puji tak betul lah. Betul ke tak betul? Bila kita puji batu dengan kata batu ni murah, batu ni warak, betul tak betul? Takkan kalau orang kenal sesak dia apa, gila apa, dia kata gila lah bila kita kata batu ni warak, batu ni baik, batu ni murah. Kerana
Batu tidak ada sifat waraknya, tidak ada sifat murahnya, tak ada. Tak ada. Kita pergi puji batu tu. Tak betul lah, tak betul. Begitulah kalau kita puji akan yang lain pada Allah, tak betul pujian kita itu. Yang betulnya Allah. Kerana sifat-sifat kepujian yang berhak dipuji sungguh Allah Subhanahu wa taala. Bila dah begitu, macam mana pula kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata la yashkurullaha man la yashkurun nas, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak syukur akan Allah, tidak puji akan Allah oleh mereka yang tidak syukur kepada manusia. Kalau kita tak puji, tak terima kasih kepada manusia, nama kita tak syukur kepada Allah. Maknanya manusia ni berhak kita syukur, berhak kita puji dia. Macam mana? Begitu. Itu mesti, ini cara ilmu. Ini kena kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begini ni dia ada manhaj nama dia. Jadi silibus untuk nak faham perkara begini kena ada silibus faham dia. Kalau tak ada silibus, sesatlah. Ini salah satu daripada punca sesat orang-orang yang sesat. Wal'iyadzabillah. Waktu Syam sah. Belum. Seminit lagi. Cuba kita tengok yang berhak minta tolong ialah Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau nak minta satu perkara, hendaklah engkau minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau nak minta tolong, engkau minta tolonglah dengan Allah. Itu perintah ataupun irsyad, ajaran daripada pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada azan sudah. Itulah tajuk kita pun tak sempat nak tu, masa kita ni pendek sangatlah. Sebab tu belajar, kalau kita nak belajar secara detailnya dia kena ambil masa lah sikitnya. Maka kita suasana hidup kita ni kita nak infak masa kita lebih banyak tu tak boleh. Itulah jadi belawai lah. Sebab cara belajar sungguh dia guna masa. Kalau kami duduk pondok ke, cara mondok dia pakai masa sungguh lah. Lepas Isya ni sampai jam 12 malam kita belajar. Ni kita masa 15 minit, 20 minit kita nak guna macam mana. Kalau express bahaya pula. Kalau kita slow tak boleh isi. Kita ambil koda-koda lah. Koda boleh. Ambil masa sikit lagi. Kita habiskan mukaddimah penduluan dia ni. Kalau ada masa sikit sebanyak, kalau ada soalan boleh 1, 2 gitu, kita buka soalan. Kalau tak ada masa gak, kita cukup dengan ni lah. Jadi maknanya bila dah begitu, puji yang berhak dipuji sungguhnya ialah Allah, kerana dialah bersifat dengan sifat-sifat berhak dipuji. Dialah yang bersifat dengan sifat-sifat berhak disembah. Tak ada yang lain bersifat dengan sifat demikian. Maka bila kita puji kepada yang lain dikira tak betul, salah.
Maka bila salah di dalam agama tak boleh. Tetapi bila tengok dalil agama pula kata boleh kita nak puji di antara sama kita, boleh puji. Kat situlah dikira dengan selebos Ahlussunnah wal Jamaah kena tanggung. Yang berhak dipuji itu hanya Allah, kena kata dengan jalan hakiki. Yang berhak dipuji dengan secara hakiki, dengan secara sungguh, hak betul sungguh, hak asli, hak ori sungguh. Ada pun yang lain daripada Allah itu dengan secara sebenarnya ia tak berhak, tetapi boleh dipuji dengan secara majazi, dengan secara kira-kira, pinjaman kira saja. Semacam kata, bandingnya kata kita ni ada, Allah ada. Kira-kira hak sebenarnya kita bukan ada, tetapi bila dah ada begini kira ada lah, kira saja. Hak ada sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ada dia tak hubung kait dengan tak ada. Hubung kaitnya tak ada sebelum pun tak ada, tak ada selepas pun ada, terima tak ada pun dia tak terima. Itu ada yang hakikinya. Ada pun ada kita ni bukan sungguh, tak sebenar. Sebelum pada ada kita tak ada, sudah ada ni pula kita akan tak ada. Ada kita ni terima tak ada, dia panggil ada bukan sebenar, bukan sungguh. Ada duk menunggu hilang, bukan sungguh. Dia panggil majazi, istilah panggil macam tu. Macam kita ada kereta yang kita pinjam lah. Nama kata kita ada kereta ke? Kereta pinjam. Orang hak tak tahu kata kita ada kereta lah. Hakikat bukan kita ada kereta, sebab pinjam saja. Begitulah manusia ni sama-sama kita boleh nak syukur bila orang buat baik kepada kita, kita terima kasih, kita puji dia, boleh atas jalan majazi, tak salah pada syarak. Bahkan kalau kita tak terima kasih kepada manusia yang buat kebaikan pada kita, artinya kita tak syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak membawa kepada syukur kepada Allah, kerana kita tak kenal, kita tak faham, kita tak tahu arti syukur. Nak syukur tu masa mana, ketika mana kita tak faham. Bila manusia buat baik pada kita, kita tak boleh syukur. Allah buat baik lebih lagi tak nampak Allah buat baik pada kita. Kalau kita kenal Allah sungguh, kita pegang baju nak pakai pun alhamdulillah. Kita pegang sudu, alhamdulillah. Letak sudu, alhamdulillah. Sebab kita rasa itu daripada Allah, tapi kita tak nampak pun. Bismillah pun kadang tak dah masuk terus. Habis 3 pinggan baru alhamdulillah. Baru nak alhamdulillah, kita tak sedar, tak nampak. Tu pun disuruh je, bukan mari di hati sungguh. Tok guru suruh bila lepas makan ni suruh baca alhamdulillah, alhamdulillah lah. Begitu ya, tak nampak lagi, tak rasa lagi. Itu maknanya kita jauh. Kalau kita tak syukur pada manusia, tak syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaedahnya. Kena faham kaedah hakiki dan majazi, sebenar dan tak sebenar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau saja kami sembah dan akan dikau saja kami minta tolong. Bolehkah tak boleh kita nak minta tolong dengan yang lain pada Allah? Kalau kita belajar aliran mana, cuba kita rasa tengok, cuba kita jawab. Betul ke tak betul hak kita ada rasa? Sepitah lalu memang kita tak boleh minta pertolongan daripada yang lain daripada Allah. Tak boleh. Sebab Nabi sendiri, iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong dengan yang lain daripada Allah, apa hukum? Jawabnya hukum syirik dan kufur.
Syirik. Dari sinilah keluar hukum orang pergi kat kubur, berdoa kat kubur syirik, berdoa dengan tawasul syirik, minta tolong dengan yang lain pada Allah syirik. Tetapi bila kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa banyak hadis Rasulullah, yang satu padanya hadis Rabi'ah. Dia seorang daripada khodam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia jadi khodam bagi Rasulullah. Saya potonglah cerita-cerita dia. Dia masa Rasulullah tidur, dia tunggu kat pintu Rasulullah, dia dengar cara Rasulullah tidur, Rasulullah berucap macam mana. Akhir sekali Rasulullah dia kata suruh dia, dia kata salni ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, minta dengan aku, u'tika, aku nak bagi, aku nak kurnia, aku nak beri kepada engkau. Pula dah tengok kat sana Rasulullah kata bila mu nak minta, minta dengan Allah lah. Iza sa'alta fas'alillah, minta dengan yang lain daripada Allah tak boleh syirik. Tiba kat sini dengan seorang sahabat dia kata salni, minta dengan aku, minta, mu nak minta apa? Ya Rabi'ah, u'tika, aku nak bagi, minta, aku nak bagi semua. Suruh minta dengan dia, tak ke syirik, minta lain pada Allah. Jadi manhaj ahli sunnah, silibus ahli sunnah mesti kena bahagi. Minta ada pembahagian dia, tak boleh nak itlaq, nak kata dengan secara pukul sama kata, tak boleh. Akhir Rabi'ah kata, beri tempoh kepada saya Rasulullah, maknanya nanti saya nak fikir sebentar, saya nak fikir dulu. Isak hari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah jumpa pula dengan Rabi'ah. Rasulullah ulang pula, ikuti macam mana Rabi'ah, mu nak minta apa? Rabi'ah kata, ya Rasulullah, saya nak minta engkau syafaatkan saya, tolong doakan saya di akhirat, minta saya lepas daripada neraka Allah, lepas pada azab Allah. Saya nak kepada syurga lah, tak, saya nak lepas pada azab Allah, nak minta ni. Rasulullah kata, siapa ajamu? Mungkin tak bersyarat dengan siapa suruh minta macam ni. Rasulullah tegur pula, mu bersyarat dengan siapa? Ada fikiran luar ni, fikiran lain, bukan fikiran mu lah macam ni. Maknanya barangkalinya Rasulullah kata begitu. Rabi'ah kata, tak Rasulullah, ya tak ada bersyarat, tak ada fikiran dia dah, kerana dia ada fikir kata dunia ni macam-macam mana pun dia kena hilang, habis. Kalau minta dunia dengan Rasulullah, habis juga, tak ada boleh apa. Kalau minta pitih dengan Rasulullah, minta makan dengan Rasulullah, minta baju dengan Rasulullah, akan habis ni, tak bawa pergi. Sebab tu saya fikir kata dunia saya tak ajak, saya nak akhirat. Maknanya tengok kat sini, minta sama-sama kita tak jadi syirik. Sebab Rasulullah sendiri dan sahabat sendiri pun beramal minta dengan Rasulullah selepas pada Rasulullah wafat. Pergi ke kubur Rasulullah, minta pula. Jangan kata masa hidup, masa mati pun sahabat pergi minta dengan Rasulullah. Dengan secara ringkasnya, potong, nak potong masa lah, potong-potong. Tapi dia tak memuaskan, tak cukup lah, tak cukup. Ilmu mesti kena detail satu-satu, barulah nampak terang seperti lampu. Kalau kita potong-potong ni, adalah kelabu-kelabu dia tu tak terang. InsyaAllah lah kita kau terang semula. Sebab bila guna kitab ni, kita nak habis dia agak, kena pakai masa, ada siri berikut lah. Maka kitab ni kalau kita baca, ambil masa seperti ini, kita akan guna masa lebih kurang 20 tahun lah insya-Allah. Baru habis. kalau guna masa banyak ni, kalau kita nak express sikit, sebab 2 bulan sekali 25 minit, cuba kali tengok. Nak pakai masa berapa tahun. Walau bagaimanapun, minta ni ada 2 kategori. Minta dengan jalan hakiki, dengan jalan ibadat. Minta hak sungguh, hak ni tak ada kadang yang inilah yang boleh berinya, yang inilah yang kuasanya, itu satu saja.
Kalau minta dengan bentuk itu lain pada Allah, kafir, syirik. Minta dengan yang lain pada Allah itu dengan jalan majazi, dengan jalan pinjaman saja, bukan atas jalan hakiki. Dia bukan ada sifat kekuasaan mutlak, bukan ada sifat ilmu yang mengetahui semua perkara yang gaib, semua perkara. Di atas dasar dia hamba yang dia boleh buat, yang dia boleh tunai hajat kita atas jalan sunnatullah, atas jalan adat yang Allah perlakukan. Itu tidak syirik, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, minta ada dua, minta ibadat dan minta hak adat nama dia. Hak di hukum adat itu tak jadi syirik. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Karena cara dianya tengok hak sunnah sungguh, hak Al-Quran sungguh macam mana. Kita harap kepada satu perkara, kita percaya kepada satu perkara, kita percaya kepada kereta kita percaya kepada alat-alat yang ada pada kita percaya kepada payung kita boleh meneduh hujan, boleh menahan hujan. Itu sama saja. Kalau kita harap atas jalan kata dialah yang boleh menahankan, boleh meneduhkan kita, itu syiriklah. Yang boleh meneduh kita, yang boleh menahankan bahaya kita, yang sebenarnya yang hakiki Allah. Itulah tauhid. Kalau kita harap kepada payung, harap kepada yang lain pada Allah atas jalan adat, itu tidak syirik nama dia. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, aku puji kepada Allah. Allah Dzil Izzati, yang ampunya, yang bersifat dengan izzah, yang bersifat dengan kemuliaan. Itu kalau beki bahasa tu lebih baiklah, kerana yang memiliki itu jadi dia pengertian dia lain. Bila memiliki, saya milik pitih, saya milik air, saya milik rumah. Artinya pitih saya nak bagi kepada siapa-siapa boleh, nak kereta nak letak kat mana boleh. Itu rasa asal makna memiliki. Tapi sifat Allah bukan jenis milik. Allah bukan dia milik sifat dia boleh nak infakkan sifat dia nak bagi-bagi, bukan. Mana dia yang bersifat, seperti kita kata cili bersifat dengan pedas, bukan dia milik pedas, dia bersifat dengan pedas. Pedas tu sebagai satu perkara yang ada pada dia, dia tak ada milik pun. Gitulah asal sifat, dia bukan milik. Asal sifat tu perkara yang ada pada zat dia. Jadi sebagai sifat dia. Allah yang bersifat dengan izzah. Izzah ni kemuliaan. Izzah ni menang, tak ada orang yang boleh nak lawan dia. Izzah ni tidak ada tandingan, tidak ada bandingan, tak boleh, tak ada sekupu dengan dia. Dialah yang menangnya. Nak cari tanding tak ada, dia satu ya. Allah begitulah, dia Al-Aziz yang menang. Tidak siapa pun boleh nak melemahkan dia. Kalau dia kata jadi, kun, jadilah. Kalau dia kata dak lah, tak ada siapa. Itu dia Aziz, menang, ghalib. Wal Jalal, dan dia yang mempunyai, yang bersifat dengan jalal, keagungan. Allah lah yang bersifat dengan jadi agung yang sebenar, yang tinggi, yang besar, yang sangat-sangat agung. Wal qudrah, dan mempunyai, dan yang bersifat dengan kekuasaan. Dialah yang kuasa. Tidak ada yang bersifat dengan kudrat melainkan Allah. Makhluk Allah sifat ke atau tidak bersifat dengan kudrat? Dengan jalan hakiki tak ada. Hamba ni tak ada kudrat, kita tak ada kudrat. Siapa kata ada kudrat bagi yang lain pada Allah, syirik. Tapi macam mana kita ni kuasa ni ada? Ini kudrat majazi. Bila kudrat Allah, kudrat yang hakiki apa? Yang kuasa mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang tak masuk di dalam kekuasaan dia. Kita kuasa terhad. Kuasa kita pula ada sumber dia, ambil daripada Allah. Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak ada. Kudrat kita tak ada.
Sebab tu boleh kata kita tak ada qudrat. Ini bila orang makrifah dia yang tinggi, dia kenal Allah, dia berucap, mari daripada perasaan zauq dalam dia, tidak ada yang kuasa melainkan Allah. Sesat kata sesat akidah tu, pegangan tu, peringkat tu, itulah peringkat waliullah. Tak sesatlah, itu dia atas jalan hakiki. Dia sampai, dia nampak dah. Adapun kita rasa aku kuasa, aku hebat. Ni kita orang mahjub, orang yang terdinding, tak nampak hakikat. Yang sebenar kuasa kita diberi pinjam, boleh kata gitu, diberi pinjam. Allah nak ambil bila boleh. Bila dia ambil balik, habis dah kita, habis. Maka bila kita guna barang pinjaman, memang tak boleh kata milik kita. Boleh kata milik atas jalan majazi, bukan hakiki. Majaz, kita kuasa majaz, kuasa kita terhad. Sedikit saja kuasa kita. Kita boleh potong kayu, potong tali. Boleh. Nak bergerak sedikit sebanyak boleh. Kita tak kuasa nak buat lalak seekor pun, kita tak kuasa. Kita nak buat pohon kayu sepohong pun tak kuasa. Pohon kayu hak kita tanam nak mapuh pun kita tak kuasa mempertahankan mapuh. Pokok deria kita saya tanam puluh-puluh tahun, mari kemarau mapuh. Kita tak ada kekuasaan, Ini makna kata kekuasaan kita ni bukan kekuasaan yang hakiki, bukan mutlak. Kekuasaan yang mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tak kuasa? Siapa yang i'tikad kata Allah tak kuasa nak mematikan aku, Allah tak kuasa satu perkara daripada perkara-perkara mumkinat, kena kait pula. Kuasa ni dia ada hubung kait dengan perkara mungkin. Jangan hubung kait dengan benda wajibat, jangan hubung kait dengan benda mustahilat, salah pula. Kena ta'alluq qudrat, muta'allaq bagi qudrat. Qudrat ni dia bertakluk dengan apa? Hubung kait kekuasaan ni hubung kait dengan apa? Kena kat situ pula dengan kaedah ilmu. Dia hubung kait dengan mungkinat, dengan perkara mungkin, benda jaizul wujud, benda yang terima ada wal adam terima tak ada tu. Hak tu saja hubung kait dia. Tiap-tiap benda mungkinat, tak ada satu pun yang tak masuk di dalam kekuasaan Allah. Siapa i'tikad Allah tak kuasa nak menghidup, tak kuasa nak memati, jadi kafir wal iyadza billah. Itu punca-punca jadi kafir. Orang kafir ni dia ada beberapa punca, sikit saja, tak banyak punca orang jadi kafir. Di antaranya ingkar kewujudan Allah. Di antaranya menyabitkan kekurangan kepada Allah. Allah tak kuasa nak bangkit. Ya ingkar Allah kuasa bangkit. Bila mati mana nak hidup ya? Tak boleh dah. Siapa nak menghidup balik semula? Allah tak kuasa. Tak boleh. Jadi kufurlah dia. Akidah ahlul haq, akidah yang betul. Imam Izzuddin kata Allah dia mempunyai qudrah wal kamal, dan dialah yang bersifat dengan kesempurnaan, wal in'ami wal ifdal, dan yang bersifat dengan in'am, mekurniakan nikmat, wal ifdal, dan memberi kelebihan. Dialah yang memberi kebaikan ataupun kelebihan. Al-wahidil ahad, Allah yang aku puji ni yang bersifat dengan wahid, satu, ahad lagi pula esa, dia satu, tidak ada Tuhan lain daripada dia, lagi pula dia bersifat dengan esa, dia tidak berbilang. Al-fardis samad, yang tunggal, tidak berbilang. As-samad, yang jadi tupuan, tempat tupu ataupun yang ditupukan, mana yang dituju pada nak menyempurnakan hajat. Ada hajat apa minta dengan dia lah, tempat rojakkan hajat.
Ada nak pitih pun hajat kepada dia lah. Nak kepada sembuh hajat kepada dia lah. Nak kepada kemarau, nak kepada hujan, kena tupu kepada dia. Jangan tupu kepada yang lain. Ini samalah, tak boleh minta dengan yang lain. Dialah tempat tupu atas jalan hakiki. Bila kita ada hajat, kita pergi tupu kepada yang lain, kita pergi tuju kepada yang lain untuk menyempurnakan hajat kita, pilih. Kalau atas jalan kata yang kita percaya yang lain itu boleh tunai hajat kita dengan 100% dengan dia sendiri, arti kita mengaku seorang itu, perkara itu sudah kita mengaku dia bersifat dengan ketuhanan. Bila kita minta hajat dengan dia, jadi syirik. Namun minta kita itu adalah ibadat kepada dia. Ibadat ni bukan mesti sujud, bukan mesti rokok. Kata rokok pada lain daripada Allah, syirik. Sujud kepada lain pada Allah, syirik. Sebab itu jadi ibadat, membesarkan yang lain pada Allah. Maka membesar bukan bentuk sujud saja, bukan bentuk rokok saja kan. Ada berdiri tegak pun nama ibadat juga. Kita dalam semaya ada bentuk berdiri tegak. Oleh itu kalau kita berdiri tegak lain daripada Allah, syirik ke tak syirik? Kalau rokok lain pada Allah, syirik. Berdiri tegak pun syirik juga, kan nak ibadat juga bila nak besar kepada yang lain. Sebab tu kalau kita tak berpegang dengan manhaj ahli sunnah, kalau kita tak berpegang dengan aliran ahli sunnah ataupun silibus ahli sunnah, sesat kita, sesat. Sebab tu manhaj ahli sunnah, cara ahli sunnah mesti kita kena faham. Tak faham kena belajar. Kena ambil tahulah. Tidak kita kelirulah di dalam masalah agama. Allah As-Samad allazi lam yalid, yang tidak beranak ia, walam yulad, dan tidak diperanakkan dia. Allah sendiri dia tidak ada bagi dia anak, dan Allah tu bukan anak bagi yang lain. Kalau dikata Tuhan kepada seorang itu dia anak bagi yang lain, itu tak betul. Kalau dikatakan seorang itu Tuhan yang sebenar tetapi dia beranak, bukan, tak betul. Mudahnya kalau kata Maryam Tuhan, tak betul, kerana Maryam beranak, itu bukan Tuhan. Kalau kata Isa Tuhan, tak betul, kerana Isa itu diperanakkan oleh Maryam, Maryam beranak dia. Allah tidak ada baginya anak dan dia tidak beranak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah yang menyamai dengannya seorang pun, sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, yang menyerupai Allah. Bahkan yang syibih-syibih, yang semeh-semeh, yang seakan-akan dengan Allah pun tak ada. Jangan kata yang sama 100%, mathil, yang sama 100% tak ada. Yang syabih, yang syibih-syibih, meh-meh, dekat-dekat dengan Allah pun tak ada. Allah tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang syibih dengannya. Itu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa laysa bijismin musawwar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.